Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam bersiaran secara live, dan kali ini melalui Facebook Syria Care, kerana ini adalah sepatutnya waktu ini dan hari ini adalah kelas di Syria Care. Jadi oleh kerana keadaan perintah kawalan pergerakan, maka kita buat secara live, dan insya-Allah harap masing-masing dapat memberi perhatian kepada apa yang kita akan tadabbur. Yang kita akan tadabbur ialah bukan kata-kata manusia. Yang kita akan tadabbur, yang kita akan faham ialah kata-kata pencipta manusia. Jadi tolong beri perhatian. Janganlah termasuk orang yang Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Allah memuji orang-orang yang beriman, iaitu orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, mereka tidak tunduk dalam keadaan pekak dan buta. Jadi satu pihak Allah nak puji orang beriman bila mendengar ayat Allah, mereka tidak seperti orang pekak. Mereka dengar, mereka faham, mereka hayati dan mereka laksanakan. Dan tidak juga seperti orang yang buta, melihat apa saja kebesaran Allah, tidak rasa apa-apa. Itu bukan orang beriman. Dan satu sudut Allah nak mencela orang-orang yang tidak beriman, iaitu orang yang bila mendengar ayat Allah tidak ada perasaan. Bila mendengar ayat Allah, mereka tak beri perhatian, mereka tak fokus, mereka tak faham, jauh sekali daripada mereka beramal. Maka Allah sifatkan mereka ni mendengar tapi sebenarnya pekak, iaitu pekak daripada mendengar benda yang besar, benda yang penting, benda yang baik untuk kehidupannya dunia dan akhirat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mentadabbur satu surah yang pendek, yang mana surah-surah yang pendek ini hikmahnya ialah Allah nak bagi peluang juga kepada hamba-hambanya yang lemah, yang tidak boleh ataupun tidak mampu untuk menghafal surah-surah yang panjang. Kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan dunia, tak sempat nak membaca surah yang panjang, maka ada pilihan, iaitu mereka bacalah surah-surah yang pendek. Dan walaupun surah-surah ini pendek, tapi maksudnya cukup besar dan cukup penting. Maka sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang membaca Al-Quran, ada orang yang menghafal Al-Quran, tidak ada satu huruf pun jatuh ataupun tertinggal. Semuanya sempurna. Sebutan hurufnya, makhrajnya, tajwidnya. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada satu pun amalan yang dia laksanakan. Maksudnya, baca Al-Quran ada tujuan, iaitu supaya kita faham, kita hayati dan kita amalkan. Jadi surah Zalzalah adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan disebut apa kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhirih. Apa kaitannya? Kalau dalam surah Al-Bayyinah, kalau kita baca daripada awal surah Al-Fatihah, kita akan jumpa dulu surah Al-Bayyinah, baru jumpa surah Zalzalah. Jadi kalau dalam surah Al-Bayyinah, Allah menyebut tentang balasan kepada orang-orang yang beriman, iaitu syurga Adnin yang mengalir sungai di bawahnya, dan balasan kepada orang-orang kafir, sama ada musyrikin ataupun ahli kitab, adalah neraka yang kekal abadi. Maka dalam surah Al-Zalzalah yang turutannya selepas surah Al-Bayyinah, Allah bagi tahu bilakah hukuman itu, bilakah balasan itu akan dilaksanakan. Sebab orang kafir ini selalu bertanya Nabi Muhammad secara perli ataupun nak mempermainkan. Mereka selalu bertanya tentang bila berlaku hari kiamat. Sebagaimana contoh dalam surah Yunus ayat 48, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya dalam bentuk memperlekehkan ataupun merendahkan Nabi, bila lagi nak berlaku hari yang dijanjikan?
yang kamu dah sebut tentang hari kiamat, balasan neraka bagi orang tak beriman, syurga neraka bagi orang tak beriman, syurga bagi orang beriman, bila lagi nak berlaku ni? Mereka bertanya dalam bentuk perli. Dan juga ayyana yaumul qiyamah, bila lagi nak berlaku hari kiamat? Maka Allah turun jawapannya dalam surah, antaranya dalam surah Az-Zalzalah. Bukan menjawab bila berlaku kiamat secara direct, tapi Allah bagi tahu bila berlaku kiamat itu adalah ilmunya di sisi Allah sahaja. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Tapi Nabi Allah hanya bagi tahu tanda bila akan berlaku kiamat. Bila tak penting, yang penting tanda. Kenapa? Bila kamu tahu tanda, kamu sempat bersiap. Tapi kalau kamu tahu tarikh saja tanpa persiapan, maka tarikh kiamat itu tidak ada faedah sedikit pun. Jadi Allah bagi tahu tanda-tanda kiamat, suasana kiamat yang akan berlaku dalam surah Al-Zalzalah. Okey, kita pergi pada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza apabila, zulzilat diguncang. Dalam bahasa Arab al-harakah asy-syadidah was-sari'ah. Satu gerakan yang sangat kuat, was-sari'ah dan laju. Jadi zilzal dalam bahasa Arab ialah satu pergerakan yang sangat kuat dan sangat laju. Jadi Allah kata apabila bumi itu digoncang dengan kuat dan laju dan cepat, zilzalaha, goncangannya. Ha dhamir ganti nama ha di hujung zilzalaha balik kepada bumi. Kenapa Allah sebut goncangan bumi? Allah boleh je sebut iza zulzilatil ardu zilzalan, apabila bumi digoncang dengan goncangan yang kuat. Tapi Allah sebut apabila bumi digoncang dengan goncangan bumi. Sebenarnya Allah nak bagi tahu yang digoncang ni adalah bumi, supaya kita faham, kita hayati dan kita dapat beza. Sebab yang kalau contoh, kalau meja yang bergoncang, semua yang di atas meja akan jatuh dan bertaburan. Tapi yang di atas meja sahaja. Di rumah tak ada apa-apa, di luar rumah lagi tidak ada apa-apa. Kalau rumah yang bergoncang, maka yang dalam rumah semua bertaburan dan hancur, tapi rumah sebelah tak ada apa-apa. Tapi bila Allah kata yang bergoncang ialah goncangan bumi, jadi Allah nak bagi tahu goncangan tu sangat dahsyat. Kalau berlaku tsunami di Aceh, orang Malaysia tak rasa. Cuma dengar berita rasa takut dan gerut, tapi tak rasa goncangan ataupun tsunami tersebut. Dan sebaliknya bila berlaku kiamat, Allah kata yang digoncang ialah satu bumi, maka yang akan merasanya bukan orang Malaysia sahaja, bukan orang Indonesia, bukan orang Jepun, bukan orang China, tapi satu dunia akan merasai. Sebab yang bergoncang ialah bumi. Satu, rasa takut kepada goncangan kerana yang bergoncang adalah bumi, bukan gunung, bukan rumah. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kehebatan Allah yang sangat hebat, yang sangat berkuasa, sehingga boleh menggoncang bumi yang besar, bumi yang kuat, bumi yang kukuh, dah berapa ribu tahun bumi tak terjejas pun apa-apa. Tapi bila Allah nak hancurkan dia, sekelip mata saja Allah goncang, tanpa perlu kepada bala tentera, tanpa perlu pada apa kekuatan alat. Jadi kalau Allah nak goncang, kun fayakun. Dan apa sebab Allah nak bagi tahu, apa yang Allah nak sampaikan pada kita bila Allah kata bila bumi digoncang? Mungkin ketika bumi digoncang kita dah tak ada, kita berada dalam tanah sebagai mayat. Tapi Allah nak kita rasa takut, dan hasil takut tu kita buat persiapan. Untuk apa? Bukan untuk hari kiamat, bukan untuk suasana hari kiamat yang mana bumi digoncang, gunung-gunung hancur. Tak. Allah nak kita buat persiapan untuk hari yang selepas bumi digoncang. Jadi tujuannya, hikmah yang paling besar ialah Allah menceritakan tentang suasana kiamat ialah supaya manusia betul-betul takut, betul-betul gerun kepada Allah. Sebab apa? Lepas bumi digoncang, manusia akan berjumpa Allah, manusia akan menghadap Allah, dan manusia akan dihisap setiap amalannya, sama ada kecil ataupun besar, dan Allah akan menghukum dan membalasnya.
Jadi Allah nak semua manusia, semua hamba-hambanya rasa gerun kepada suasana hari kiamat yang membawanya kepada bersiap sedia untuk apa yang berlaku selepas kiamat yang sebenarnya lagi dahsyat. Selepas kiamat, bumi tak bergoncang dah. Bumi tak hancur dah. Tapi manusia sama ada ke neraka dan kekal di dalamnya ataupun akan mendapat nikmat dalam syurga yang kekal di dalamnya. Dan Allah juga sebut suasana hari kiamat yang menakutkan dalam surah Al-Hajj. Siapa ada Quran boleh buka surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, Allah kata wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takutlah pada Tuhan kamu. Takutlah pada Tuhan kamu. Jadi jangan takut pada selain pada Allah. Fakhshaw fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kamu takut pada selain pada Allah, tapi takutlah wakhshawni, takutlah kepada aku. Jadi Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kepada pencipta kamu. Jangan takut pada selain pada Allah, jangan takut pada coronavirus, tapi takutlah Rabbakum, pencipta kamu dan juga pencipta coronavirus. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah syai'un azim, satu benda yang besar dan menakutkan. Takutlah kepada kehebatan Allah. Apa yang berlaku pada hari itu? Macam mana suasananya? Apa reaksi manusia? Allah berkata, yauma tarawunaha. Pada hari itu kamu melihat suasana hari kiamat, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap ibu yang menyusu melepaskan anaknya yang sedang disusukan. Wa tada'u kulli zati hamlin hamlaha. Dan orang yang mengandung, wanita yang mengandung, kerana takut dan suasana yang menakutkan pada hari kiamat, gugur kandungannya. Tanpa berjalan, tanpa panjat gunung, tanpa apa-apa. Hanya suasana yang menakutkan, kandungannya gugur. Wataran nasa sukara. Dan pada hari itu kamu lihat manusia sukara, seperti orang mabuk, tak tahu nak buat apa. Wa ma hum bisukara. Sebenarnya mereka tak mabuk pun, mereka sihat wal afiah. Tapi suasana menakutkan menjadikan manusia betul-betul macam orang mabuk, walaupun mereka tak mabuk dan mereka sihat wal afiah. Walakinna azaballahi syadid. Walaupun suasana hari kiamat menakutkan, tapi azab Allah selepas itu sangat besar dan lagi hebat dan syadid. Jadi dalam ayat surah Al-Hajj, Allah bagi tahu suasana hari kiamat tu, Allah bagi 3 contoh aja. Suasana yang menakutkan. Pertama, ibu yang menyusu, anak akan melepaskan anaknya. Sekarang orang takut pada coronavirus. Kalau ibu sedang menyusu, dia tak akan lepaskan anak. Dia akan terus menyusu. Cuma kalau berada di luar rumah, berada di kedai, dia akan balik di rumah. Itu saja. Dan suasana sekarang dalam keadaan kawalan pergerakan, manusia tak nampak macam orang mabuk. Okey, waras je. Boleh pergi Giant, boleh pergi Maidin. Walaupun kena beratur lama, berdiri tak macam orang mabuk. Duduk dalam rumah pun tak macam orang mabuk. Waras je, okey je, boleh bercakap, boleh bersembang. Tapi suasana pada hari kiamat lagi menakutkan. Tak ada siapa yang nampak macam waras, walaupun mereka sebenarnya sihat wal afiah. Allah kata mereka mabuk, seperti orang mabuk, tak tahu nak buat apa. Pergi ke depan tak jadi, duduk tak jadi, bangun tak jadi. Sekarang orang boleh buat apa-apa lagi, walaupun dalam keadaan ketakutan terhadap coronavirus. Macam-macam lagi manusia boleh buat. Kadang-kadang boleh ikut kelas secara online, kadang-kadang boleh bisnes online. Sebab apa? Coronavirus terlalu kecil dibanding dengan suasana pada hari kiamat. Dan begitu juga ibu yang sedang mengandung akan keguguran. Sekarang berapa orang yang ibu mengandung keguguran disebabkan coronavirus? Tak ada. Sebab coronavirus terlalu kecil bila dibanding dengan hari kiamat. Jadi sebenarnya apa saja yang Allah cipta yang boleh menakutkan kita, menggerunkan kita, sebenarnya apa hikmah? Bahkan Nabi cerita pasal hari kiamat, suasana hari kiamat, azab neraka.
selama 13 tahun, bukan 3 hari, bukan 10 hari, bukan 10 bulan, 13 tahun Nabi tekankan tentang suasana hari kiamat, apa yang akan berlaku dalam kubur, apa yang akan berlaku di padang mahsyar, apa yang akan berlaku di dalam neraka. Bahkan Nabi tengok dengan mata kepalanya sendiri. Jadi sebenarnya apa hikmah tu? Hikmahnya kita boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 63. Ini hikmahnya. Surah Al-Baqarah ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhazna mitsaqakum. Allah berkata kepada Bani Israel. Wa iz akhazna mitsaqakum. Ingatlah wahai Muhammad, ingat cerita Bani Israel. Untuk kamu dan untuk umat kamu. Apa dia? Akhazna mitsaqakum, kami telah melakukan perjanjian dengan Bani Israel. Tapi mereka tetap ingkar, mereka tetap degil. Maka apa Allah buat kepada Bani Israel? Wa rafa'na fawqakum, kami angkat di atas kepala mereka Tur, gunung Tur Sina di Mesir. Gunung yang besar, Allah kata kami angkat betul-betul di atas kepala mereka. Sebab apa? Sebab dengan cara biasa mereka tak beriman. Dengan cara nasihat, teguran, tazkirah setiap hari mereka tak dengar, mereka tak kembali kepada Allah. Mereka tetap degil walaupun nikmat Allah melimpah ruah kepada mereka. Maka Allah kata kami angkat gunung Tur di atas kepala mereka dan Allah berkata pada mereka, ini hikmahnya. Khuzu ma atainakum, ambillah wahai Bani Israel ma atainakum, apa yang kami telah beri kepada kamu biquwwah. Apa dia yang Allah bagi pada Bani Israel? Yang paling bernilai, iaitu kitab Taurat. Petunjuk Allah, hidayah Allah. Mereka degil untuk menerima hidayah Allah. Maka Allah guna secara paksa. Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka supaya apa? Nak selamat. Allah tu rahmat kepada manusia walaupun degil, walaupun keras kepala, walaupun lawan Tuhan. Allah tetap rahmat kepada mereka dan Allah tetap usaha supaya mereka akhirnya beriman. Termasuklah dengan cara yang paksaan, iaitu Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka dan Allah kata ambillah kitab ini, ambillah hidayah ini biquwwah, dengan kuat. Ulama mengatakan dengan kuat ialah baca kitab ini, faham betul-betul dan amal sungguh-sungguh. Itu makna ambil dengan biquwwah. Wazkuru ma fi, dan ingatlah apa yang dalam kitab itu, peringatannya, nasihatnya, ambil dan ambil faedah. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya dengan berpandukan kitab Taurat ini ataupun kitab Allah, kamu akan menjadi hamba yang bertakwa dan kamu akan selamat daripada semua musibah dunia dan akhirat. Jadi pengajaran daripada ayat ini iaitu kadang-kadang Allah ni sayang kepada hambanya. Allah nak hambanya beriman, tapi hambanya tetap degil. Dengan cara biasa mereka tak dengar. Dengan cara biasa mereka tetap degil, bahkan semakin jauh. Maka kadang-kadang rahmat Allah itu dengan cara yang keras ataupun dengan cara paksa. Jadi Allah angkat gunung Tur di atas kepala mereka. Jadi kalau ada gunung di atas kepala, siapa lagi yang tak akan beriman? Semua akan beriman. Sebab gunung tu kalau tak beriman akan hempat dan mereka akan mati. Sedangkan Bani Israel terkenal dengan cintakan kehidupan, cintakan dunia. Tapi ketika itu mereka beriman. Tapi iman mereka tidak ikhlas. Dan akhirnya mereka tetap kufur, kembali kufur kepada Allah. Jadi apa faedah Allah bagi peringatan dalam Al-Quran tentang suasana kiamat, suasana gunung-gunung pecah, manusia berterbangan macam kelkatu, suasana azab kubur, suasana pada mahsyar. Apa hikmah? Sebenarnya Allah seolah termasuklah Allah bagi virus yang cukup halus, yang tak nampak tapi boleh menakutkan, menggerunkan satu dunia. Hampir dah 200 dunia yang terkesan dengan wabak coronavirus. Hampir trilion, juta-juta, bilion, bahkan bilion kerugian manusia. Perniagaan, syarikat penerbangan, apa-apa saja menyebabkan manusia rugi dan menyebabkan manusia hidup dalam ketakutan. Kalau kita tengok cara
orang yang ada wabak virus ni, bila pergi ke hospital, cara mereka pergi pun kita dah takut, tak ada siapa boleh iringi mereka. Kadang-kadang budak kecil positif coronavirus, bila diambil tak ada siapa yang boleh dekat, mak bapak tak boleh dekat, jauh sekali nak boleh peluk dan cium. Menangislah mak bapak daripada jauh dan anak menangis daripada jauh. Itu baru nak pergi ke hospital. Cuba bayangkan pula duduk di hospital, doktor yang nak rawat dia sampai pakaian berlapis-lapis 18 jam tak buka-buka, hanya kerana virus yang dihantar oleh Allah. Sebenarnya virus corona ini seumpama gunung Tur yang Allah hantar kepada Bani Israel supaya mereka beriman. Cara baik mereka tak beriman, cara biasa mereka tak beriman. Kadang-kadang Allah guna cara yang paksa. Sekarang inilah peluang untuk kamu kembali kepada Allah. Dalam keadaan manusia takut pada coronavirus, maka kamu tidak ada pilihan untuk mengelak daripada musibah di dunia, apatah lagi musibah di akhirat lagi dahsyat. Tidak ada pilihan kecuali fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, la'allakum tattaqun. Jadi jangan takut pada coronavirus. Jadikan coronavirus ini sebagai seumpama gunung Tur yang Allah nak hampak kita supaya apa? Supaya kita lari kepadanya. Jadi kalau dengan coronavirus, dengan musibah yang begitu menakutkan satu dunia ini, yang menyebabkan manusia kerugian bilion, manusia masih belum lari kepada Allah, manusia masih belum kembali kepada penciptanya, maka dengan musibah apa lagi manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita sambung ayat yang kedua. Apabila bumi digoncang dengan goncangannya, apa berlaku selepas itu? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Step kedua berlaku ialah bumi akan mengeluarkan asqal, bebanannya. Allah guna perkataan bebannya. Apa bebannya? Kata ulama, termasuklah bahan galian emas, perak di dalam bumi dan juga mayat-mayat yang berada dalam bumi. Jadi semua mayat, sama ada mati dikebumikan dalam tanah, ataupun mati di laut, hilang di laut, ataupun mati terbakar hangus, ataupun mati hilang macam MH370, semua akan keluar ketika itu. Ini ialah berlaku ketika tiupan sangkakala yang kedua. Semua mayat-mayat dalam bumi akan bumi keluarkan, bumi akan muntahkan. Tapi kenapa Allah mengatakan bumi mengeluarkan bebanannya? Sebab bumi adalah makhluk Allah. Bumi pun ada perasaan. Bumi pun boleh bercakap. Bumi tahu siapa yang melakukan dosa, siapa yang melawan Tuhannya, siapa yang kufur dan syirik kepada Allah. Selama mana mereka kufur dan syirik, mereka tidak kufur melainkan di atas bumi. Jadi bumi ada perasaan. Bumi cukup benci kepada kekufuran, dan bumi cukup benci kepada manusia yang kufur kepada Allah. Jadi bumi akhirnya sampai satu masa dia akan luahkan perasaan benci dan perasaan marahnya kepada manusia yang kufur dan ingkar kepada Allah berpuluh-puluh tahun di atas bumi. Kemudian mereka mati dalam keadaan mereka tetap tidak bertobat dan tak beriman. Dimasuk pula dalam bumi, bumi lagi marah. Maka sampai tibanya waktu kiamat, bumi memuntahkan semua benda-benda yang menyebabkan bumi marah dan murka, disebabkan kemurkaan, keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat mengatakan yang dimuntahkan selain pada mayat ialah emas dan perak. Dan ketika itu ada yang si pembunuh, bila dia melihat emas, dia berkata ketika itu, inilah emas, kerana inilah aku membunuh orang, iaitu kerana dunia, kerana harta aku membunuh orang. Dan ada yang memutuskan hubungan silaturahim bila dia melihat emas dan perak dimuntahkan oleh bumi pada selepas tiupan sangkakala yang kedua, maka dia berkata pada emas dan perak, kerana inilah aku memutuskan hubungan silaturahim, sama ada dengan bapa ke anak ke, kerana dunia ni. Dan ada yang berzina, maka berkata kerana dunia inilah aku berzina. Dan akhirnya semua meninggalkan emas dan perak, seorang pun tak mengambilnya. Kenapa? Sebab dia tahu semua itu bukan nikmat, tapi adalah sebagai penyebab mereka akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Okey, bumi akan memuntahkan. Allah juga sebut dalam surah Al-Insyiqaq yang maksud yang sama, iaitu
surah Al-Insyiqaq ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzal ardu muddat. Bila ditiup sangkakala yang kedua, bumi akan dibentang luas. Tidak ada satu pun pokok, gunung, lembah, lubang, semuanya dibentang luas, rata, tidak ada tinggi rendah. Dan wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi akan mencampakkan semua apa yang dalam bumi, wa takhallat, dan bumi akan kosongkan perutnya daripada segala yang ada dalam bumi. Itu surah Al-Insyiqaq. Makna dia lebih kurang sama. Kemudian ayat seterusnya Allah berkata waqalal insan. Bila step kedua berlaku, bumi digoncang, yang pertama, yang kedua bumi memuntahkan segala apa yang dalam bumi, maka manusia mula bertanya, saling bertanya. Waqalal insan ma laha. Manusia bertanya, ma laha, apa dah jadi dengan bumi ni? Nampak sangat bumi ni marah, nampak sangat bumi ni memberontak sampai memuntahkan semua apa yang ada dalam bumi. Apa dah jadi dengan bumi? Manusia saling bertanya. Macam hari ni berlaku coronavirus kan. Semua saling bertanya, kenapa berlaku ni? Kenapa cepat merebak? Apa dosa-dosa kita kan? Tapi suasana pada hari kiamat lagi besar soalannya, iaitu apa berlaku pada bumi? Bumi yang sangat besar tiba-tiba seolah makhluk yang berakal. Nampak macam bumi ni berakal. Kemudian bumi menjawab, Allah mengatakan yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Allah berkata pada hari itu tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan bercerita, tuhaddisu bercerita. Akhbar, berita-beritanya, cerita-cerita manusia, termasuklah jin yang melakukan kebaikan dan yang melakukan kejahatan. Semuanya bumi akan bercerita satu persatu. Dan mengikut pendapat yang paling kuat, kata ahli tafsir, bumi sendiri akan bercakap dan manusia akan dengar dan manusia akan faham. Bumi akan bercakap, si fulan telah buat maksiat di tempat ini waktu sekian-sekian. Si fulan telah buat ibadat solat malam tempatnya ini dan waktunya sekian-sekian. Semua akan diceritakan oleh bumi. Dan bumi bercakap bukan satu benda yang luar biasa, sebab Allah Maha berkuasa untuk menjadikan apa saja bercakap, sebagaimana Allah jadikan anggota badan manusia bercakap pada hari kiamat. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 20 dan 21, Allah berkata, hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kull syai'in. Maksudnya, sehinggalah apabila telah datang kepada mereka, apabila mereka semua, iaitu manusia, mendatangi pada hari kiamat nanti, syahida alaihim, akan menjadi saksi ke atas mereka, sam'uhum, telinga mereka. Telinga ni akan bercakap dan akan jadi saksi. Wa absaruhum, dan pandangan mata ataupun mata mereka akan bercakap dan menjadi saksi. Wa juluduhum, dan kulit mereka pun akan bercakap. Dengan bahasa apa? Wallahu alam. Tapi bila Allah berkata, pasti adalah benar. Al-haqqu min rabbika. Yang Allah berkata, semuanya adalah benar. Kulit pun akan bercakap dan semuanya akan menjadi saksi. Kemudian bima kanu ya'malun, terhadap apa yang manusia lakukan. Kemudian manusia ketika itu akan bertanya, saling bertanya, wa qalu li juludihim, mereka berkata pada kulit mereka, lima syahidtum, kenapa kamu menjadi saksi pada kami sendiri? Kamu kan kulit kami. Kami jaga kamu sehingga kulit kami ni licin, sehingga kamu tu licin, tidak ada jerawat pun. Berapa banyak kami habiskan kos untuk jaga kamu. Tapi sekarang kamu dah belot. Kamu telah menjadi saksi untuk mendakwa kami. Jadi manusia bertanya pada hari itu terhadap kulitnya, kenapa kamu bercakap? Kenapa kamu jadi saksi? Maka kulit menjawab, dan anggota badan lain juga sama, antakanallah
Allah yang memberi kuasa untuk kami bercakap, sebagaimana Allah memberi kuasa kepada manusia dan yang lain bercakap. Jadi Allah Maha berkuasa. Ini adalah perintah Allah supaya kami jadi saksi, supaya kami bercakap, maka kami bercakap. Jadi anggota badan pun ada perasaan. Anggota badan manusia, bahkan semua makhluk Allah yang tidak berakal pun mentaati perintah Allah. Allah kata cakap, cakap. Allah kata saksi, jadilah saksi. Maka tak kalah kita manusia yang berakal, yang diberi panca indera, yang diutuskan Rasul, yang dihantar Al-Quran kepada kita, tak kalah kita tak boleh berfikir dan kita tidak boleh kenal dan taat kepada pencipta kita. Juga Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini surah ayat biasa kita baca. Kalau tanya orang Melayu, dia boleh jawab surah apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surah Yasin. Ramai orang baca surah Yasin, tapi dia tak sedar Allah sedang memperingatkan padanya jangan buat dosa. Sebab apa? Anggota badan kamu akan menjadi saksi ke atas diri kamu sendiri. Allah kata al-yawm, hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka, kami akan seal mulut-mulut mereka, dan wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan bercakap dengan kami sebagai saksi. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka juga akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa saja dosa ataupun kebaikan yang mereka lakukan. Ada satu hadis yang menunjukkan bahawa bumi dan apa saja yang tak bernyawa sekalipun, yang tak berakal, akan bercakap dan menjadi saksi. Dalam satu hadis disebut, tidak ada seorang pun yang melakukan azan dan azannya didengar oleh jin, manusia dan apa saja, gunung, batu, pasir, rumput, pokok-pokok, mereka semua yang mendengar azannya akan menjadi saksi di akhirat besok bahawa orang ini telah melakukan azan pada sekian hari, pada sekian waktu. Ini juga daripada hadis sahih menunjukkan apa? Bahawa apa saja kita buat di mana-mana sahaja, saksinya bukan badan kita saja, tapi tempat kita solat, tempat kita buat maksiat, pokok, batu, semua akan menjadi saksi. Semoga kita termasuk orang yang melakukan amal kebaikan di mana-mana dan bila-bila masa sahaja, dan semoga saksi kita yang akan pertahankan kita dalam melakukan perkara kebaikan semakin banyak di akhirat. Maka perbanyakkan tempat kita beribadat, perbanyakkan tempat kita buat amal soleh, perbanyakkan tempat-tempat kita bersedekah. Kenapa? Sebab semua tempat itu akan menjadi saksi untuk kita pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah berkata, ayat seterusnya, bi anna rabbaka awhalaha. Kenapa bumi bercakap? Kenapa bumi menjadi saksi? Sebab Allah telah mewahyukan kepada bumi supaya bercakap. Subhanallah. Jadi apa hikmah Allah jadikan semua yang depan kita termasuk badan kita sebagai saksi? Apa tujuan? Apa hikmahnya? Allah boleh je nak hukum kamu ahli neraka tanpa perlu saksi, tanpa perlu berbicaraan. Dan Allah memang adil, Allah memang benar. Tapi Allah adakan juga saksi, sama ada makhluk yang tak bernyawa, yang tak berakal, ataupun anggota badan kita. Hikmahnya ialah sebab Allah adalah adil. Allah nak manusia bila dihukum, mereka puas. Mereka yakin hukuman ini memang setimpa dengan kesalahan mereka dan tidak ada sebab untuk mereka menolak. Dan juga sebab di akhirat besok ada juga manusia yang menafikan bahawa mereka kufur kepada Allah. Tapi bila mereka melihat orang beriman selamat daripada azab neraka, masuk syurga, maka ketika itu mereka berbohong kepada Allah. Demi Allah, dengan sumpah nama Allah, mereka berbohong. Bila? Bukan di dunia sahaja, tapi di akhirat. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kami tidak pernah mensyirikkan Engkau, wahai Tuhan. Jadi kalau di akhirat mereka boleh berbohong dan mereka boleh bersumpah dengan nama Allah, maka di dunia lagi mudah untuk mereka berbohong. Maka untuk menegakkan kebenaran, Allah wujudkan saksi. Kalau mereka berbohong di akhirat sekalipun, yang akan menjadikan saksi ke atas pembohongan mereka bukan orang lain, tapi adalah anggota badan mereka sendiri, kulit mereka, mata mereka, telinga mereka. Maka itu akan
lagi meyakinkan mereka bahawa hukuman Allah adalah adil dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Kemudian Allah beritahu, setelah itu apa lagi berlaku? Yauma izin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan keluar ashtata, keluar daripada mana? Daripada kubur. Dalam keadaan ashtata, dalam keadaan berkumpulan ataupun mengikut kumpulan. Jadi ada dua pendapat. Pertama ikut kumpulan ni ialah mengikut umat masing-masing. Kalau Nabi Nuh keluar dengan umatnya, kalau umat Nabi Muhammad sesama umat Nabi Muhammad, kalau kaum Nabi Musa maka keluar bersama kaum Nabi Musa. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, keluar ashtata ialah yang keluar daripada kubur adalah bergantung kepada dosa masing-masing. Jadi kalau yang buat dosa tinggal solat, semua akan keluar sama-sama yang tak solat. Kalau yang mengumpat akan keluar bersama kumpulan geng mengumpat. Itu maksud ashtata. Dan Allah sebut juga dalam surah Maryam, kita boleh buka surah Maryam ayat 85 hingga 87. Surah Maryam ayat 85 hingga 87. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana keadaan manusia keluar daripada kubur dan dikumpul daripada mahsyar. Okey. Allah berkata, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari itu nahsyurul muttaqin, kami akan kumpul orang-orang yang bertakwa ila ar-rahman, kepada Allah yang Maha Penyayang. Jadi orang bertakwa dikumpul kepada siapa? Kepada Allah. Apa sifatnya? Penyayang. Macam mana cara mereka dikumpulkan? Wafda. Wafda ni iaitu seperti rombongan yang hebat, rombongan yang mulia dan dimuliakan. Jadi orang beriman bila keluar kubur dan menuju kepada mahsyar, menuju pada Allah, seperti rombongan yang sangat hebat dan sangat mulia. Dan manakala orang kafir ataupun orang yang berdosa, Allah berkata, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sebaliknya kami akan heret orang-orang yang berdosa ke neraka jahanam, bukan kepada Allah yang Maha Penyayang, tapi kepada neraka yang sangat panas. Apa keadaannya? Wirda. Wirda maksudnya ialah dalam keadaan dahaga dan dalam keadaan takut. Ni yang Allah nak ni. Bila Allah cerita suasana kiamat, Allah cerita suasana manusia dibangkit daripada kubur, Allah cerita bagaimana keadaan manusia menuju pada Allah bagi orang bertakwa dan menuju ke neraka bagi orang berdosa, sebenarnya satu peringatan supaya kita lebih bertakwa kepada Allah dan supaya kita lebih bersedia untuk selepas kiamat nanti. Jangan jadi kita seperti orang berdosa, walaupun diberi peringatan yang keras seperti sekarang, tapi tidak ada manusia yang sedar, tidak ada manusia yang kembali kepada Allah. Akhirnya mereka akan menanggung akibat walaupun peringatan telah datang kepada mereka, dan Allah itu tidak zalim. Jadi Allah kata kami akan heret orang yang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga, dalam keadaan takut. Dan Allah berkata, la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak akan memiliki sedikit pun asy-syafa'ah, pertolongan, illa man ittakhaza 'indar rahmani ahda, kecuali orang yang akan dapat syafaat siapa ni? Orang yang ada perjanjian dengan Allah semasa di dunia. Dia ada perjanjian dengan Allah, dia sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Dia wajib taat kepada Tuhan sebab dia hamba, dan dia taat penuh-penuh sebaik-baiknya di dunia. Maka orang macam ni di akhirat besok dia akan dapat syafaat. Tapi ada pun orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, mereka tidak mungkin akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Kemudian ayat seterusnya Allah berkata, liyurau a'malahum, mereka dikeluarkan daripada kubur secara berkumpulan, sama ada ikut kaum ataupun ikut dosa masing-masing. Kemudian untuk apa? Liyurau a'malahum, supaya mereka diperlihatkan amalan-amalan mereka. Ini yang paling menakutkan. Yang akan diperlihatkan di akhirat besok bukan fizikal kita,
bukan image kita, bukan penampilan kita masa kat dunia, bukan jawatan kita, bukan rumah, pangkat dan sebagainya. Tapi yang akan dipertuntungkan di akhirat besok ialah a'malahum, amalan mereka. Jadi kita boleh muhasabah diri kita, amalan kita baik ataupun tak. Kalau baik, ikhlas ataupun tak. Kalau dah ikhlas, sama tak dengan Nabi ataupun tak. Kalau dah sama dengan Nabi, dah ikhlas, cukup ke tak? Sebab hidup adalah untuk diuji. Siapakah yang paling baik amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan kerana kita takut pada coronavirus, tapi amalan kita tak berubah. Sama dengan tu. Solat lambat, Quran tak baca, baca Quran pun tak menangis, baca Quran pun tak faham. Amalan kita sama je. Walaupun Allah hantar musibah yang sangat-sangat menakutkan. Jangan. Ingat, tujuan kita hidup ialah untuk Allah melihat amalan kita macam mana. Kalau Allah bagi musibah, Allah nak tengok sabar kita tahap mana. Kalau Allah bagi musibah dan Allah bagi masa untuk kita berada di rumah, Allah nak tengok amalan kita. Apa kita buat sepanjang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan? Apa kita buat selama dah hampir 14 hari? 14 hari. Jangan ingat sia-sia. Jangan ingat semuanya tak akan disoal. Apa kita buat? Apa hasil kebaikan yang kita dapat sepanjang perintah PKP? Berapa ayat kita hafal, ayat baru? Berapa ayat kita faham? Berapa titis air mata kita menangis bila membaca ayat-ayat Allah? Jadi semua tu akan dipertontonkan di akhirat besok. Maka insaflah, muhasabahlah diri kita. Buatlah sesuatu supaya apa? Supaya dengan coronavirus ini kita semakin dekat pada Allah, supaya amalan kita menjadi ahsanu amala, yang lebih baik daripada sebelum datang musibah ni. Janganlah jadi macam yang Allah sebut dalam surah Luqman. Cuba buka surah Luqman. Allah sebut surah Luqman ayat 32. Surah Luqman ayat 32. Ambil pengajaran daripada ayat ini. Allah berkata, wa iza ghasyiyahum maujun kazzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar faminhum muqtasidun wa ma yajhadu biayatina illa kullu khattarin kafur. Maksudnya, Allah menceritakan sikap orang yang tak beriman bila datang musibah. Wa iza ghasyiyahum, apabila menimpa mereka ombak-ombak yang besar ketika mereka di laut. Mereka berada di laut, tiba-tiba datang ombak yang besar. Ombak tu seumpama kazzulali, seperti kelompok-kelompok awan ataupun seperti gunung. Maka pada saat itu da'awullah, mereka berdoa kepada Allah mukhlisi dengan ikhlas. Tengok bila Allah bagi musibah, ini bukan orang Islam saja ni, orang kafir pun akan kembali kepada Allah. Bukan setakat mereka kembali kepada Allah, tapi mereka mukhlisin, ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah. Lahuddin, dan mereka akui bagi Allah saja, milik Allah saja agama yang sempurna. Tetapi ingat, setelah selamat daripada musibah, apa berlaku? Falamma najjahum ilal bar, maka tatkala Allah selamatkan mereka ke darat, faminhum muqtasidun, maka ada sebahagian mereka yang kenal Tuhan dan bersyukur, tapi syukur mereka tidak sepadan dengan nikmat yang Allah bagi. Tetapi kebanyakan mereka yang selamat daripada musibah tadi, Allah kata, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami walaupun Allah dah selamatkan mereka daripada musibah, melainkan kerana mereka itu adalah khatar, sombong dan kafur, terlalu banyak kufur kepada Allah. Jadi pengajaran dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu satu perkara biasa. Manusia bila musibah, ditimpa musibah, dalam ketakutan, mereka cari Tuhan. Tapi apabila Allah tarik musibah tersebut dan mereka selamat, kebanyakan manusia akan kembali seperti asal.
Kita tengok sekarang, bila Allah hantar coronavirus, satu dunia kematian dah sampai di Itali saja 10,000 lebih. Satu hari dah mati hampir 1,000 orang. Di Amerika saja dah meningkat, antara yang tertinggi selepas daripada China, iaitu Amerika. Satu hari dah sampai 700-800 mati setiap hari. Menakutkan. Maka ramai manusia, sama ada orang Islam ke, orang kafir ke, akan kembali kepada Tuhan. Orang Islam kembali kepada Allah cara apa? Mereka berdoa dengan ikhlas. Semua cari doa. Semua sebut nama Allah. Tapi doa apa yang diminta? Doa untuk selamat daripada musibah. Maka mereka tak ikhlas kepada Allah. Sebab itulah bila Allah tarik musibah ini, contoh di China, balik seperti asal. Yang kufur tetap kufur, yang syirik kepada Allah tetap syirik, yang lawan Tuhan tetap lawan Tuhan. Kenapa? Sebab mereka sebenarnya tidak ikhlas. Mereka hanya minta doa, mereka hanya sebut nama Allah untuk elak musibah ini saja. Bukan mereka sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut satu kisah. Bagaimana musibah ni, rahmatnya, hikmahnya ialah supaya manusia kembali kepada Allah. Satu kisah berlaku pada seorang sahabat Nabi, nama dia Akramah bin Abi Jahal. Dan kita tahu Akramah bin Abu Jahal adalah antara manusia yang paling jahat, paling kuat permusuhannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam. 20 tahun dihabiskan masa dia, dihabiskan umurnya, dihabiskan hartanya, dihabiskan jihadnya untuk menentang Nabi, menentang Islam dan menghancurkan Islam. Dan perangai dia, kejahatan dia adalah diwarisi daripada bapa dia, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aun kepada umat ini. Kalau zaman Musa, Fir'aun itulah. Tapi zaman Nabi Muhammad, Fir'aunnya ialah Abu Jahal. Dan kejahatan Abu Jahal menurun kepada anaknya. Dan bila Nabi buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi beritahu kepada para sahabat, jangan bunuh sesiapa kecuali 6 orang. Di tanah haram tak boleh berperang sebenarnya, kecuali bila diserang ataupun mempertahankan diri, dan tak boleh membunuh. Tapi Nabi kata jangan bunuh sesiapa kecuali 6 orang. 4 lelaki, 2 perempuan, dan Nabi sebut namanya. Kenapa ni? 6 orang ni terlalu jahat, terlalu kuat permusuhannya kepada Nabi dan kepada Islam. Nabi kata jumpa 6 orang ni, walaupun dia sembunyi di sebalik kelambu Kaabah, bunuh dia, tikam dia. Kerana pemusuh mereka terlalu jahat. Salah seorangnya adalah Akramah bin Abu Jahal. Jadi bila Nabi masuk kota Mekah, ada 2 orang yang Nabi bagi nama supaya dibunuh, dia sembunyi di sebalik kelambu Kaabah. Maka sahabat bunuh. Sebab itu arahan Nabi. Kenapa? Sebab kejahatan mereka melampau. Termasuklah Akramah. Dan Akramah bila dia tahu Nabi nak bunuh dia, dia lari. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke laut, cari kapal. Kemudian orang tanya, kamu nak ke mana? Bawalah aku ke mana-mana. Aku nak lari daripada Muhammad je, sebab aku akan dibunuh. Jadi dia naik kapal. Katanya dalam riwayat mengatakan kapal tu menuju ke Yaman. Masa dia naik kapal, datang ombak besar. Ini cerita hadis daripada hadis sahih riwayat Abu Dawud. Datang ombak besar, maka nakoda kapal ni bagi tahu pada penghuni kapal, semuanya orang kafir. Apa kata mereka? Akhlisu, ikhlaslah kamu semua. Kenapa? Sebab Tuhan-Tuhan yang kamu sembah sedikit pun tak boleh bantu kamu. Masa itu mereka waras. Patung yang mereka sembah sikit pun tak boleh bantu. Yalah, kalau mereka yang boleh bergerak, yang berakal, tak boleh buat apa-apa, patung yang tak berakal dan tak bernyawa lagi tak boleh buat apa-apa. Maka Akramah bertanya kepada nakoda kapal, ikhlas kepada siapa? Ikhlas pada Tuhan yang satu. Sebab ikhlas ini saja kepada Tuhan yang satu yang akan selamatkan kita semua. Maka ketika itu kata Akramah bin Abi Jahal, kalau dengan ikhlas kepada Tuhan yang satu boleh selamatkan aku daripada musibah ombak yang besar ini, maka tidak ada yang boleh selamatkan aku di tempat yang aman di darat, melainkan juga dengan ikhlas kepada Allah. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Kemudian bila hilang ombak, dia pun balik dan pergi cari Nabi. Dan isteri dia Ummu Hakam, isteri Akramah, Ummu Hakam,
Bila dia dapat tahu Nabi nak bunuh suaminya dan suaminya dah lari, dia pun jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad, berilah keamanan kepada suami aku. Sekarang dia dah lari dah. Janganlah bunuh dia." Maka Nabi, rahmat Nabi, Nabi kata, "Okey, suami kamu Akramah bin Abu Jahal aman. Jangan siapa bunuhnya." Maka bila Ummu Hakam, isteri Akramah, dapat berita daripada Nabi itu, dia sangat seronok. Lalu dia pergi keluar Mekah dan menuju ke laut juga. Untuk apa? Untuk cari suaminya. Bukan untuk bersama suami, tapi untuk mengajak suaminya balik dan beriman kepada Allah. Jadi dia ikut riwayat, Ummu Hakam isteri dia jumpa Akramah di tepi pantai. Kemudian dalam perjalanan balik ke Mekah, Akramah mengajak Ummu Hakam untuk bersama, berjimak. Maka Ummu Hakam kata, "Tak boleh, sebab aku telah Muslim. Ana muslimah wa anta kafir." Aku telah Islam, engkau kafir, tak boleh bersama. Tengok nilai iman orang yang baru beriman. Dia pergi cari Akramah, suaminya, bukan untuk berjimak, bukan kerana nafsu, bukan cintakan suami, tak. Tapi nak supaya suaminya balik jumpa Nabi dan beriman kepada Allah. Sebab tu bila nak bersama, dia tolak. Sebab hukumnya haram, dia telah masuk Islam. Lalu dibawa dan jumpa Nabi. Kemudian bila jumpa Nabi, Nabi terus peluk Akramah. Dan Nabi Akramah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau aku beriman kepada Allah, adakah dosa-dosa aku selama 20 tahun? Kejahatan aku menentang engkau, menghina engkau, menentang Islam, adakah diampunkan?" Maka Nabi kata, tidak ada satu pun dosa, melainkan semua akan dihapuskan. Bahkan kebaikan kamu akan bertukar, kejahatan kamu akan bertukar menjadi kebaikan. Maka Akramah mengucap 2 kalimah syahadat dan akhirnya dia berkata kepada Nabi, "Tidak ada harta yang aku korban untuk menentang Islam, melainkan aku akan korban sekali ganda lagi untuk pertahankan Islam. Tidak ada usaha jihad aku untuk menentang Islam masa jahiliah, melainkan aku akan ganda sekali ganda untuk berjihad untuk mempertahankan Islam." Dan akhirnya Akramah bin Abu Jahal terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang sangat alim dan soleh dan kuat berjihad. Dan akhirnya dia mati dalam peperangan Al-Yarmouk. Pengajarannya apa? Pengajarannya ialah Allah bagi musibah yang besar supaya manusia tersandar kat dinding dan akhirnya dicari Allah. Dan akhirnya hikmah berlaku pada Akramah. Dengan musibah yang besar itu, daripada jahat, daripada paling kuat menentang Islam, daripada paling kuat menentang Allah, tapi dengan musibah yang Allah hantar, dia menjadi antara manusia yang terbaik, bahkan jauh lebih baik daripada kita. Sebab dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambillah pengajaran, bila Allah hantar musibah seperti coronavirus, jadilah manusia seperti Akramah. Menjadikan kita dengan musibah ini, kita semakin dekat dengan Allah. Selalulah baca Al-Quran, selalulah tadabbur, hafallah ayat-ayat baru, bangunlah solat malam, banyakkan solat sunat, solatlah duha, banyakkan zikir-zikir. Jadilah musibah ini sebagai satu rahmat Allah supaya kita mendapat rahmat yang jauh lebih besar di akhirat nanti. Okey, kita ada berapa ayat lagi? Liyurau a'malahum. Kemudian ayat yang terakhir kan, Allah berkata, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarrah, khairan yarah. Apa makna zarrah? Zarrah ada mengatakan macam atom, tapi itu pendapat yang salah. Sebab Allah tak akan turun ayat ataupun perkataan yang orang Arab tak faham. Atom orang Arab tak tahu apa-apa pun masa itu. Jadi zarrah sebenarnya, kata ahli tafsir, ialah semut yang paling halus. Semut yang paling halus. Kadang-kadang semut yang paling halus kan, kadang-kadang merayak kat tangan kita, kita rasa macam ada gatal je ataupun ada bergerak, tapi kita tak nampak. Itu makna zarrah. Ataupun debu halus. Kalau kita buka tingkap pukul 10-11, kita nampak cahaya matahari masuk, dan dalam celah-celah cahaya tu nampak debu-debu yang sangat halus. Itulah zarrah. Jadi Allah nak beritahu apa ni? Siapa saja yang buat amalan, walaupun amalan kebaikan, walaupun sebesar debu yang halus ataupun sebesar semut yang paling halus, yarah, dia akan lihat hasilnya di akhirat besok.
Tapi soalannya, adakah amalan yang sehalus tubuh itu? Ada tak? Ada satu hadis, ada seorang miskin meminta makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun ambil sebiji kurma. Kemudian Aisyah berkata pada seseorang, bagi kurma ni kepada orang miskin tu. Jadi orang ni tengok pada Aisyah dan tengok pada kurma. Sebiji je, kecil je. Maka Aisyah perasan seolah orang ini memperlekehkan sebiji kurma, iaitu macam amalan tu terlalu kecil. Maka Aisyah berkata, sebenarnya sebiji kurma ni walaupun dia sebiji kurma, tapi dia ada zarah yang banyak dalam sebiji kurma. Kalau nak banding dengan zarah, kalau sebesar zarah sekecil semut yang halus pun Allah akan hisab dan beri balasan, maka sebiji kurma terlalu besar. Bahkan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan kamu bersedekah dengan sebahagian daripada kurma. Iaitu sebiji kurma kamu bagi 2, bagi 3, bagi 1/3 daripada sebiji kurma kamu bagi pada orang. Mungkin yang sebahagian 1/3 sebiji kurma itu akan selamatkan kamu daripada api neraka. Subhanallah. Sebenarnya ayat ni Allah nak bagi dorongan kepada kita yang beriman, jangan kedekut untuk buat amal soleh walaupun kecil. Jangan malas nak buat amal soleh walaupun nampak terlalu remeh. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Nabi kata, jangan kamu pandang remeh, jangan kamu menghina kebaikan yang kecil walaupun kamu jumpa saudara kamu dengan muka yang senyum. Muka senyum tu tak ada nampak apa pun, tak berpeluh pun, duit pun tak keluar. Jadi kadang-kadang kita rasa tak ada faedah aja senyum pada orang. Tak. Nabi kata jangan pandang remeh. Sebab kadang-kadang dengan senyum yang nampak kecil itu menggembirakan hati saudara kamu. Dan antara amalan yang paling Allah cinta, amalan yang paling Allah suka ialah kita menggembirakan orang. Kadang-kadang dengan senyum kita, orang tengah bersedih, dia gembira. Maka amalan itulah yang paling Allah suka. Jadi ukuran pengajarannya bukan pada nilai amalan besar ataupun kecil. Tak. Tapi setakat mana keikhlasan kita. Kadang-kadang kita ada orang bagi minum pada anjing. Amalannya nampak simple je, tapi penyebabnya masuk syurga. Ada orang buang ranting di tengah jalan. Simple je. Ranting pun kecil je. Orang pun tak nampak. Tapi kadang-kadang penyebab orang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham ayat ni, Allah nak bagi tahu apa? Jangan buang masa. Jangan berkira. Jangan tunggu amalan besar baru nak beramal soleh. Apa-apa saja. Kadang-kadang kita kutip sampah dalam masjid. Kadang-kadang kita kutip benang di atas kapet masjid. Itu pun sebenarnya bukan zarah, lebih besar daripada zarah. Maka buatlah apa saja amalan, sama ada kecil ataupun besar, depan orang ataupun di belakang, siang ataupun malam. Kemudian ayat terakhir, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia akan diperlihatkan di akhirat besok. Ayat ini sebenarnya Allah nak bagi amaran yang keras. Jangan sekali-kali buat kejahatan. Kalau sebesar zarah kejahatan, kalau sebesar semut kejahatan, Allah akan balas. Maka kalau kamu mengumpat, kalau kamu melewatkan solat, kalau kamu membazir 10 sen, kalau kamu membazir pakaian, kalau kamu membazir air, itu bukan dah sebesar zarah. Maka takutlah nak buat dosa walaupun kecil. Sebab semua akan dihisap. Tidak ada satu pun yang terlepas. Tidak ada satu pun yang terlepas. Kadang-kadang kita makan coklat, pembalut coklat kita campak tepi jalan. Tak ada siapa nampak pun. Dan tak ada siapa merungut pun. Tapi Allah akan catat dan Allah akan balas. Sebab itu adalah perbuatan yang tidak baik dan mencemarkan. Jadi bertakwalah kepada Allah, khususnya dalam keadaan musibah ini. Jadilah musibah yang Allah bagi sekarang dalam keadaan kita berada dalam rumah, tak banyak bergerak. Ya Allah, nikmat. Nikmat apa ni? Kita tak disibukkan dengan dunia.
Selama ni kita tak ada masa nak baca Quran, nak tadabbur Al-Quran, nak duduk dengan anak, nak bagi tazkirah pada anak. Sekarang Allah bagi masa, nikmat, gunakan nikmat ni. Selama ni kita tak ada masa nak solat 12 rakaat sunat yang janjinya adalah syurga. Sekarang apa lagi alasan kita? Kadang-kadang kita nak solat 4 rakaat sebelum zuhur, tak ada masa. Kenapa? Sebab kadang-kadang di masjid Bilal qamat cepat. Sekarang kamu solat di rumah, tak dibenarkan solat di masjid. Solatlah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, dan bagi cukup 12 rakaat setiap hari, kamu akan dapat syurga. Subhanallah. Dan Nabi kata, kalimatani khafifatani habibatani ila rahman sakilatani fil mizan. 2 perkataan yang sangat ringan dan sangat berat pada timbangan Allah, dan sangat Allah cinta. Pendek saja, ringkas. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Selama ni kamu sibukkan, sebelum datang musibah coronavirus, kamu sibuk dengan kerja, urusan kerja, sampai tak sempat nak sebut walaupun subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekarang kamu tak disibukkan dengan urusan dunia, tak disibukkan dengan urusan anak, dan solat kamu lebih khusyuk, dan kamu lebih banyak masa untuk berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini yang Allah nak bagi tahu siapa yang buat amalan, walaupun nampak kecil tapi ganjarannya sangat besar. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, 2 minit sahaja, kecil je, tapi ganjarannya Allah ampunkan semua dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di laut. Ya Allah, nikmatnya, nikmatnya. Tak tahulah, kadang-kadang saya rasa kalau dipanjangkan tempoh kawalan pergerakan ni, saya rasa kalau itu ditakdirkan Allah, lagi besar nikmat kepada saya dan kepada orang yang boleh berfikir. Sekarang kita tengah siapkan buku tadabbur juzuk 30 yang sebelum ni tertangguh. Lebih kurang 5 tahun kita dah rancang nak tulis buku, dah mula tulis, tapi tak siap-siap. Sebab apa? Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan kelas. Sekarang kita dah mula tulis, hampir 1/3 siap. InsyaAllah habis tempoh perintah kawalan pergerakan, kita target siap buku tadabbur juzuk 30 insya-Allah. Ya Allah, nikmatnya. Tak tahulah, saya tak tahu, tapi saya rasa dengan musibah yang Allah bagi ini, saya rasa tenang dan saya rasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.